اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطاتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وهدانا إلى طريق السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد. Yang saya muliakan Al-Fadil saudara pengurusi majlis, yang saya hormati pengurusi surau, yang saya hormati barisan ahli-ahli dan kuasa surau, yang saya muliakan barisan para ustaz, para alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tamanya, seperti biasa juga, marilah kita memulakan dengan merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya dapat bersama dengan tuan-tuan pada malam ini. Dan jutaan terima kasih pada pihak penganjur dan juga pengurusi surau dan ahli-ahli jawatan kuasa surau kerana mengundang saya pada majlis yang sangat gilang gemilang. InsyaAllah dengan ruang masa yang Allah Ta'ala berikan kepada saya pada malam ni, kita tak cakap panjang, sikit je. InsyaAllah sekitar sejam, 2 jam, 3 jam gitu. Moga-moga Allah beri taufik hidayah pada kita. Jadi tuan-tuan, sebelum saya meneruskan ceramah saya pada malam ni, saya rasa kita ambil pahala sikit untuk kita bertaaruf, untuk saya memperkenalkan nama saya pada tuan-tuan dan puan-puan. Bukan apa, takut nanti tuan-tuan tertanya-tanya, siapa pula lah orang tu, datang di mana, dah lah lambat. Jadi tuan-tuan nak marah pun senang sikit sebab tahu nama saya tuan-tuan hingga pukul 8 ni Mahmud bin Haji Mat, atau gelaran nama glamour saya Ustaz Mahmud Mat. Saya dilahirkan di Temerloh, Pahang, dan mula berkhidmat sebagai pegawai agama tentera, ataupun namanya Kagat lah, lebih kurang gitu, di Garison Terendak Melaka di Pulau Pinang. Sempat pergi operasi Selamat Sawadi kedua di Thailand, tukar ke 5 Regimen Askar Diraja di Pekalan Cepa, Kelantan. Lepas tu saya berhenti tentera, saya jadi guru bertugas di Sarawak selama 8 tahun. 6 buah sekolah saya mengajar dalam negeri Sarawak je. Kemudian balik ke Semenanjung Malaysia, saya bertugas di Temerloh dan Rata-Rata, dan pergi ke Kuantan sebagai penolong pengarah bahagian latihan, bahagian ujian negeri. Lepas tu jadi pengetua di Sekolah Menengah Pelabuhan dan Sekolah Menengah Sungai Lembing. Apabila umur saya dah cukup balik 50 tahun, maknanya saya berhenti kerja. Saya buat kerja saya sendiri. Dan kerja saya sekarang tak ada kerja sangatlah, lebih kurang ginilah kerja. Saya sebagai pengarah urusan kepada satu syarikat namanya Benumah Group At-Tijari,
Bina Ummah Group At-Tijari ni kita ada Bina Ummah Talent Consultancy, kita ada Bina Ummah Travel, kita ada Bina Ummah Trading dan berbagai-bagai lah, ya. Termasuklah sikit-sikit lah benda-benda lain. Bukan bisnes saya sebagai pengarah urusannya aja. Hingga pukul 8 ni isteri baru seorang, anak 6 orang, 3 lelaki 3 perempuan. Depan anak saya ni. Itu ajalah nak ceritakan pada malam ni. Dan jutaan terima kasih. Dan barangkali tuan-tuan pernah mendengar suara saya di Radio Malaysia Pahang, agaknya dah. Banyak lagi siaran saya sebenarnya. Kalau tuan pergi ke Terengganu, setiap hari ada suara saya dan rancangan Iktibar. Di Kelantan ada. Dulu-dulu start tahun 98 saya aktif dengan TV, dengan rancangan Forum Perdana Ehwal Islam, Al-Kuliah, Motivasi Pagi, Melentur Rebung, An-Nur, bagai-bagai. Hingga sekarang ni ada sikit-sikit pagi-pagi itu rancangan Motivasi Pagi di TV3. Itulah kerja saya. Okey, insya-Allah kita cerita pada malam ini dengan tajuk yang bagaimana disebut oleh pengerusi tadi, untuk kita cerita tentang korban. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita cerita tentang korban ni tuan-tuan, perkara yang dah sedia ada, tuan-tuan memang buat tiap-tiap tahun. Korban ini bahasa Arab. Bahasa Hindustan pun korban juga, korbani. Korban lah agaknya lebih kurang. Kan itu ada filem korbani. Korban ini ialah bahasa Arab. Dipetik daripada kata dasarnya ialah qaraba. Qaraba dekat, hampir. Sebab itu bila disebut dalam istilah pendekatan diri atau mendekatkan diri pada Allah, kita sebut sebagai muqarabatullah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi korban ini ialah nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara nak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala? Kita ni kadang-kadang walaupun Allah Ta'ala cipta kita, kadang-kadang Allah Ta'ala buat kita, tapi kita rasa jauh dengan Allah Ta'ala dah. Jauh sangat. Di hati kita kadang-kadang ingat pada Allah sikit-sikit je. Kita lebih ingat kalau orang ada isteri yang cantik, yang lawa, dia cinta, sayang, banyak ingat pada isteri. Sampai ke surau pun tak datang. Isteri marah, abang jangan pergi bang, kalau pergi tidur atas motor 4 hari. Ada. Okey. Terus saya tak pergi dah. Sebab kita sayangkan isteri. Barangkali kita sayangkan perkara-perkara lain. Jadi kita payah untuk menjauhkan diri pada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman nak ceritakan bagaimana manusia dia jauh dengan Allah Ta'ala. Allah kata, ajaballaka ya banu Adam. Pelik anak Adam ini, heran anak Adam ni. Heran ya? Oh, kalau lumpur panggil heran juga ke? Ya. Takut lain lah. Oh, faham panggil pelik, heran. Ya. Pelik sungguh anak Adam ini. Ajaballaka ya banu Adam. Pelik anak Adam ini. Kata Allah Ta'ala, wa khalaqtuka wa ta'budu ghairi. Anak Adam ini nak cerita dia jauh dengan Allah Ta'ala. Kata Allah, aku buat dia. Allah cipta ni, kita belakang, Allah Ta'ala buat belakang. Wa ta'budu ghairi. Oleh kerana jauhnya dengan Allah Ta'ala, dia tak sembah Allah. Allah buat kita ni tuan-tuan, bukan senang-senang. Dulu-dulu kita ni tak ada. Siapa ada? Cuba angkat tangan. Sebelum ada. Tak ada. Dia tak ada dulu baru sebelum ada. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita bahawa kita ni tuan-tuan, bagaimana kita jauh dengan Allah, berasa tidak dekat dengan Allah, menentang Allah, buat maksiat pada Allah. Sedangkan dulu kita tak ada. Kaifa takfuruna billah kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Macam manalah Allah Ta'ala kata manusia ni dia boleh engkar dengan Allah Ta'ala. Allah suruh beribadah, dia tak beribadah. Allah suruh lakukan perintahnya, kita tak buat. Tapi kalau Allah larang, oh, memang itu yang kita suka. Sebut je yang Allah larang, suka hati kita, insya-Allah. Ni nak hujan nak malam ni.
Nak hujan. Tapi kalau benda-benda bukan Allah suruh, hujan macam mana pun tak lari. Ini ada kemah, alhamdulillah. Ini kalau hujan nanti tak tahulah. Kalau kita tengok benda-benda maksiat, bergegar ni, tanggal gigi palsu, tak ada pakai poligon, kutik balik pakai. Sebab benda maksiat. Benda agama, hulur tangan, hujan, jom balik dah. Ni beza. Macam mana manusia ni Allah Ta'ala kata, ya, dia nak menentang aku, nak lawan aku, nak kufur kepada aku, nak buat maksiat pada aku. Kuntum amwata, kita tak ada dulu. Tak ada. Dalam perut mak kita tu kita tak ada. Dulu-dulu memang tak ada. Saya ni sebelum dilahirkan tak ada nama. Dulu adalah nama saya kan, Sultan Mahmud. Tak je dengar? Tak pernah dahsyat. Sultan Mahmud. Dan zaman-zaman Melaka dulu, cerita Mahmud ni memang ramai lah. Pelakon Mahmud Jun tak kenal? Tak kenal, tak tahulah kan? Banyak Mahmud. Jadi Mahmud bin Mat dulu tak ada, lahir atas muka Allah SWT. Dulu tak ada. Asal-asalnya kita ni tak ada. Allah Ta'ala buat, cipta daripada air mani, lalu ada manusia. Allah Ta'ala kata, aku buat dia manusia ni. Macam mana dia boleh lawan aku? Dulu dia tak ada, aku hidupkan balik. Aku jadikan dia senang, mudah, semua sekali. Lepas itu aku matikan dia. Lepas mati aku hidupkan balik dia. Summa ilaihi turja'un. Lepas hidup nanti tak ke mana kita, semua menuju Allah Ta'ala. Sebab itu kita tunduk Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala kata pelik anak Adam. Pelik bagaimana kerana Allah buat kita, kita tak sembah Allah. Wa razaqtuka wa tashkuru siwaya. Aku beri rezeki kepada dia, dia tak syukur pada aku. Ni kita ni pelik. Jadi kita ni banyak rezeki. Korban ini tuan-tuan tanda bersyukur. Ya, tanda bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita. Maklumlah, kita kan duit banyak. Gaji main 10,000 sebulan ni. Ada orang sini 10,000. Nampak gaya angguk belakang ni, alhamdulillah tu. Rezeki murah. Kan? Tapi ke mana lepas rezeki kita yang Allah Ta'ala beri pada kita, ke mana? Kira-kira balik yang Allah beri kepada kita, sebab semua ni datang pada Allah, agak-agaknya sikit-sikit je yang kita pulangkan kepada Allah. Kalau sedekah kuat-kuat RM1, itu pun tak jumpa selipar dah. Mana selipar? Hilang selipar sebab RM1 sedekah. Tak kena selipar. Kena 50, demam 4 hari. Ni kadang-kadang kerja AJK masjid, buka balik tong tu. Kenapa saya terbubuh 50 tadi? Saya nak tukar balik boleh? Sampai gitu sekali. Bukan orang di sini, saya cerita ni di Pahang tu. Kalau di Pahang cerita orang sini, dia gitulah. Penceramah, kerja dia gitu je. Jadi tuan-tuan macam tu. Jadi rezeki ni, rezeki kita nak berkorban. Itu Allah Ta'ala. Aku beri rezeki, dia tak syukur pada aku. Syukur ini artinya ialah kita pulangkan balik apa Allah beri pada kita. Banyaklah nikmat ni yang ada pada kita. Nah, banyak nikmat. Kau nak ceritakan nikmat yang ada pada kita, mula pada hujung rambut sampai hujung kaki. Allahu Akbar, nikmat. Kalau kita fikir balik, mata yang cantik, tuju ke mana mata tu? Apa yang kita tengok? Apa yang kita lihat? Barangkali kita lihat benda-benda yang tak apa molek, tak apa elok. Tengok Al-Quran, adalah 6 hari sekali pun tu nak muncul lah. Dan Allah Ta'ala kata bagaimana pelik anak Adam. Saya nak cerita pelik dulu ni. Ni muqaddimah ni, belum ceramah ke ni. Muqaddimah baru ni. Dia muqaddimah setengah jam. Allah Ta'ala kata, bila aku beri rezeki tak terima kasih pada aku. Macam mana sifat manusia ni? Atahabbabu ilaika bin ni'ami. Aku tunjuk sayang aku padamu, kata Allah Ta'ala. Aku beri segala nikmat padamu. Segala nikmat. Tu tanda sayang. Ni tuan-tuan datang ni tanda Allah sayang ni. Tanda Allah sayang. Betul tak? Kalau betul angguk je. Senang malaikat nak tulis. Malaikat senang. Oh angguk betul kan? Angguk je. Bukan susah. Dia datang dengan ceramah ni tak sampai pening kepala. Bawa telinga je. Telinga jangan tinggal. Sudah. Datang gini je. Okey dah tu. Okey lah. Malaikat pun right. Okey. Bukan payah. Allah kata dia tunjuk sayang, kasih sayang, dia beri kepada kita dengan berbagai-bagai nikmat. Nikmat ni banyak. Dan Quran kata wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha.
Kalau nak hitung nikmat Allah, tak terhitung. Tak terhitung. Try lah hitung nanti. Balik ke rumah nanti, masuk dalam bilik. Contohnya, buka baju, bukalah apa yang ada. Tengok nikmat mana. Tengok bulu ketiak, oh nikmat. Kalau Tuhan buatlah bulu ketiak ni, ya, buat bulu ketiak ni tuan-tuan, buat keras. Keras je. Tuhan jalan macam ni. Tak boleh letak gini. Pedih. Nikmat bulu ketiak. Bulu lain kita tak cerita. Tu. Bulu kening. Kalau tidak, nikmat Allah Ta'ala buat bulu kening ni macam ni. Dia buat bulu kening macam rambut. Panjang. Boleh panjang. Umur 60, 6 kaki panjang bulu kening contohnya. Kalau tak gunting. Wih, susah. Jumpa kawan tu. Awak ya. Selok bulu kening. Tu. Aku beri, aku tunjuk nikmat aku, tanda sayang aku padamu, kata Allah Ta'ala. Wa ana ghaniyun anka. Aku bukan nak kamu balas. Bukan nak balas. Sebab sifat Allah, dia bukan balas dengan material. Tanda kita bersyukur itulah. Okey dah. Bukan nak balas. Kita kena balas. Hari ni orang hantar pada kita semangkuk kuih. Kita pun ambil kuih, karipap. Esok nak balas dah. Ke tak balas? Tak tahulah, lu fikirlah sendiri. Ya, balaslah. Esok bagi karipap pula dia. Oh, dia hantar karipap. Oh, kita hantar yang pesen lain sikit. Semalam karipap daging, hari ni karipap sardin. Contohnya, balas. Dengan Allah tak payah balas gitu. Tanda balas Allah Ta'ala ni, tanda tuan-tuan balas kasih sayang Allah Ta'ala ni, tanda. Tanda balas. Okey dah tu. Kalau nak hebat lagi, korban lah. Tak boleh satu bahagian, ambil 7 bahagian seekor lembu, baru line clear. Kan? Wa ana ghani anka. Tapi Allah Ta'ala kata, aku tak minta kamu balas. Aku memang dah kaya. Bila aku beri nikmat pada kamu, kamu sepatutnya bersyukur. Tetapi wa tatabaghadu ilayya bil ma'asi wa anta faqirun ilayya. Kamu ni, Allah Ta'ala, aku beri nikmat, aku beri nikmat, kamu nampakkan marahmu, nampakkan samsing kita dengan Allah Ta'ala. Wa tatabaghadu ila bil ma'asi, kamu tunjuk samsing kamu dengan menambahkan maksiat lagi. Makin banyak harta, makin tambah maksiat. Ada? Bukan di sini juga, tempat lain. Oh, dulu masa gaji kecil, kurang maksiat. Kalau beli 5 ekor pun RM1 je. Contohnya. Ai makin gaji naik ni, dia punya bajet 5 ekor, RM30 pula dah sebulan. Apa pasal? Ini tanda samsing Allah Ta'ala. Jangan tuan-tuan, jangan samsing Allah Ta'ala. Banyak dah cerita-cerita orang yang samsing Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala akan balas habis kita. Ui, bahaya, bahaya. Ni kamu yang Allah Ta'ala kata gitu. Tapi Allah Ta'ala kata, wa anta faqirun ilayya. Kamu kena ingat, kamu perlukan aku, aku tak perlukan kamu. Kita dengan Allah Ta'ala, ya, Allah Ta'ala tak ada, kita pun tak ada masalah. Kita tak ada, Allah ada masalah. Ada masalah tak ada Allah? Tak, memang ada masalah. Kalau kita tak ada Allah, tak ada Tuhan, kita menjadi orang paling bermasalah. Apa masalah kita? Kita ada hajat, ada keinginan, nak minta dengan siapa? Boleh minta dengan orang. Ya Allah, Tuhanku, Engkau panjangkanlah umur aku, contoh. Boleh tak minta panjang umur dengan orang lain? Jumpa Tok Imam, Tok Imam, panjangkan umur saya sikit boleh? Jumpa doktor, doktor, panjangkan umur saya sikit boleh doktor? Minta panjang sikit je, tak panjang-panjang lah. Sikit okey. Boleh doktor? Tak boleh. Kalau kita pergi dengan jumpa doktor, ulama kata minta doktor panjangkan umur, syirik hukumnya. Syirik. Sebab itu dalam kitab, kalau tuan-tuan baca fiqh sirah, Said Sabiq sebut, kalau kita sakit sekalipun tuan-tuan, nak ceritakan, dia kata jangan banyak bercerita ke orang kita sakit. Islam tak galakkan, itu pun tanda tak redha. Kita sakit, jumpa orang, Allah, aku kan semalam tak tidur, kau tahu? Kenapa? Tak tahulah, aku ni tahu tak, dalam perut aku guk-gerak ada katak ke, tak tahu ni. Contohnya gitu. Macam tu lebih kurang. Jumpa orang tu, aku tahu aku sakit, kau tahu? Kau tahu aku kencing manis tau. Tahap 7, kencing keluar semut. Dahsyatnya. Ada siapa kencing manis tahap tu?
Tak ada. Yang main. Saya teka je, bukan apa-apa, gurau je. Jangan cerita. Saya kata cerita kalau kita sakit sebab kita ni tanda syukur Allah Ta'ala. Pertama, cerita kepada siapa? Kalau kita sakit, cerita ke doktor. Doktor boleh cerita. Jumpa doktor, doktor tanya sakit apa? Boleh cerita. Jangan dengan doktor pun tak cerita. Doktor tekalah. Awak sakit apa? Anak doktor tekalah. Cakaplah sakit apa. Doktor kan doktor teka, doktor. Tak boleh. Kena cerita. Doktor, saya tahu doktor, perut saya bergelora tahu. Lebih hebat gelora perut saya daripada pantai Teluk Cempedak lagi. Kalau tak tahu apa doktor, geruk-gerak. Kentut kalau saya lepas doktor, tumbang. Dapur gas. Cerita. Contoh. Boleh bercerita. Ni sakit. Yang kedua, boleh cerita kata ulama kalau kita sakit. Dengan siapa? Dengan orang yang mana dia boleh menenangkan kita. Kawan baik. Kita cerita sakit. Kawan yang kata gini, sabarlah, itu tanda Allah Ta'ala nak beri kebaikan ke awak tu tahu. Kita ni sakit, Allah Ta'ala gugurkan dosa. Kawan yang jenis tu. Jangan cerita kawan yang teruk. Kau tahu dah aku nak perut ni geruk-gerak apa pasal? Ayah aku kemarin 2 hari macam tu, mati. Mati saja. Oh, aku rasa kau tak lama dah. Cuba buat tangan macam ni, kata dia. Napas. Sejuk ke panas? Sejuk. Sejuk sehari setengah. Ada. Jangan. Ni cerita ni, syukur. Ni nak cerita buat syukur dia, tuan-tuan. Jadi sebab itu Allah Ta'ala kata, kamu perlu pada aku, kamu berharap pada aku, kamu nak ke aku. Kita memang nak dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Sebab itu kita kena buat baik dengan Allah. Kena buat baik. Sebab masa kita nak, cuba bayangkan. Ni, sekarang ni, contohnya anak-anak nak periksa. Panggil orang untuk baca doa selamat, untuk sembahyang hajat. Kita beritahu tak ke Tok Imam? Tok Imam, ni minta tak usah minta dengan Tuhan lah, minta orang lain. Boleh? Tidak. Minta Tok Imam sembahyang hajat, minta dengan Allah. Harap tak pada Allah? Harap. Ketika kita sakit, kita minta sembuh, minta dengan Allah. Sebab kita harap Allah. Nak mati nanti pun, wa anta faqirun ilayya. Kamu harap nak pada aku. Hari ni tak sebut Allah. Dekat nak mati, subhanallah, nak sebutnya Allah. Pernah tengok orang mati? Tak pernah. Tak pernah, tak apa, saya cerita. Saya puas dah tengok orang nak mati, saya tak mati lagi. Orang nak mati ni tuan-tuan, dahsyat. Ada orang nak mati ni tuan-tuan, biji mata ni 14 kali berbalik ni. Guruk gitu. Bunyi gitu. Sial. Apa pasal dia bunyi macam tu? Dia punya napas ni bunyi, terai tak percaya. Bunyi sebab dia nak cuba sedaya upaya nak sebut la ilaha illallah. Itu dia. Cuba. Tetapi Allah tak izinkan. Sebab dulu kita tak perlukan Allah. Tiba-tiba mati nak ke Allah, Allah tak izin sebut. Kalau Allah tak izin sebut, tak dapat. Tak dapat. Tak dapat dia nak sebut. Walaupun hari-hari kadang-kadang dia goyang buayan anak dia tuan perempuan, sebut la ilaha illallah. Contohnya, hari-hari dia berqasidah sebut Allah, contoh juga hak tu. Tak tinggal. Tak boleh sebut kalau Allah Ta'ala tak izinkan. Sebab itu kena jaga. Tak apalah Allah Ta'ala kata tak apa. Tak apa. Kamu tak nak ke aku pun tak apa. Tetap kata Allah Ta'ala, wa khairin nazilun ilaika. Aku tetap beri pada kamu kebaikan. Kamu semayang ke, kamu tak semayang ke, kamu pergi masjid ke, kamu pergi surau ke, pergi ke tak pergi, rezeki tetap jalan juga. Betul? Kita tak semayang subuh, patut makan roti canai tadi, tak masuk ke mulut siup, lepas ke telinga. Keras ni, sini pula, tak lepas ke sini. Wa khairin nazilun ilaika. Aku tetap beri kebaikan pada kamu. Tak semayang pun okey. Sebab itu hari ni ramai orang tak semayang, tuan-tuan. Ada orang tu dia kata, nak semayang apa? Buat apa tu dia? I tengok dia kata, ada orang tu tak pijak surau pun. Kaya kata dia. Tak pijak surau pun kaya. Tengok tu Pak Haji tu. Hari-hari ke surau, pakai Honda Cup. Lampu brek pun jatuh ke bawah. Kadang nak hidupkan 60 kali start tak hidup. Hari-hari ke surau tu. Nampak kata dia
I tak surau pun okey juga. Ada orang cakap macam tu. Ini dia jahil sangatlah. Allah kata aku turunkan, aku tetap beri pada kamu kebaikan, tapi kamu tak ingat pada aku. Wa syarruka sa'idan ilayya. Kamu hari-hari panjatkan pada aku maksiat kamu, kejahatan kamu. Hari-hari tak pernah sedar. Berbalik pada cerita kita tuan-tuan. Oleh kerana cerita sedap, saya minum air dulu boleh? Apa nak jaga suara tuan-tuan, ya? Macam artis juga. Malah esok nak nyanyi tempat lain, dia suara tak jaga, kan susah. Okey, balik pada kita cerita bagaimana cerita tentang korban tadi. Jadi korban ini asal perkataannya ialah untuk mendekatkan diri pada Allah. Sebab itu kita sembelih binatang korban itu, ya, sembelih binatang korban itu jangan niat nak banyak. Ini kadang bergaduh. Dengar kata dekat apa nama tempat ni? Batu Muda ya? Batu tua kat mana? Tak ada. Batu Muda ni kak. Batu Muda ni okey, tempat lain. Dia sembelih seekor lembu 7 orang. Balik-balik dapat tak sampai 30 kilo. Dia kata, malah aku, kata dia. Bayar mahal 450, 30 kilo je dapat. Tak guna. Dia nak banyak. Nak banyak pergi ke pasar lah. Sahabat tanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, daging korban ni nak ambil sebanyak mana ya Rasulullah? Nabi kata ambil 1/3 je. Kalau tuan-tuan dapat 30 kilo, 10 kilo ambil ke tuan-tuan, 20 kilo disedekahkan. Ya, 30 kilo. Kalau 30 kilo dapat, makna 1/3 lebih kurang gitu, betul? Kalau saya salah matematik, cakaplah, sebab saya bukan cikgu matematik. Banyak tu je. Ambil beri korang, jangan. Sebab itu dalam daging korban ini, ya, dalam daging korban ini, Nabi kata kalau tukar sembelih sekalipun, yang tukar sembelih, kita tak boleh ambil, awak sembelih ya, okey, bagi kepala pun yang sembelih tu. Tak boleh. Dia tak boleh ambil daging korban itu beri kepada orang sembelih. Orang sembelih tak boleh ambil upah daripada, ditarik daripada daging korban. Kalau nak beri benda lain. Ni Nabi kata. Ini tuan-tuan, ini cerita korban. Sebab apa? Kerana kita nak dekatkan diri pada Allah Ta'ala. Baik itu dalam Al-Quran. Contohnya kalau tuan ada masa, tuan bukalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allah minal muttaqin. Ni Allah Taala kata. Maknanya Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, ya, hendaklah kata Allah SWT bacakan kepada mereka itu tentang cerita dua anak Nabi Adam. Ceritakan, bacakan ayat kepada semua manusia, hai Muhammad, tentang bagaimana kisah dua orang anak Nabi Adam. Ceritakan kepada mereka bil haq, menurut cerita yang sebenar. Ini bukan cerita rekaan. Cerita ni petik pada mana? Ni petik daripada sejarah Melayu besi selebih. Contohnya, tak pakai. Petik pada Al-Quran. Allah ada cerita sebenar. Kenapa nak cerita korban? Tentang bagaimana iz qarraba qurbana, ketika mana anak Nabi Adam, Habil dan Qabil. Asalnya korban ni, ya, Habil dan Qabil nak korban. Dan korban mereka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala terima salah seorang daripada keduanya itu. Ketika mereka berkorban, ada satu berkorban dengan tanaman, hasil pertanian. Ada lagi korban dengan menggunakan binatang. Jadi dalam cerita, kalau tuan-tuan ada masa buka tafsir, dia ceritakan bahawa tanda Allah terima korban itu, Allah ada api turun. Ada api turun. Jadi Habil dan Qabil ni tuan-tuan, anak Nabi Adam AS, ya, dua orang anak Nabi Adam, Habil dan Qabil. Baik. Jadi ditanya oleh para sahabat pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa mereka itu tidak agihkan saja barang korban tadi? Ini letak dua longgok, ni selonggok, tunggu api turun. Kenapa tak bagi? Apa pasal?
Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebabnya pada ketika itu, ketika dia sembelih korban, tak boleh nak bagi lagi. Nak bagi ke siapa? Ke orang tak ada. Nah, kita ni generasi kemudian nak. Zaman dulu Nabi Adam dan anak-anak Nabi Adam, itu pun Allah Ta'ala izinkan anak Nabi Adam ni dia lahir dua sekali. Dua. Satu laki, satu perempuan. Satu laki, satu perempuan. Jadi gitu. Itu asal korban ini tuan-tuan. Jadi kita ni berkorban, Allah terima. Jadi dicerita dalam Al-Quran tuan-tuan, bahawa walam yataqabbal minal akhar, dan seorang lagi tidak terima oleh Allah SWT. Allah tak terima.